nak cakap soal perpaduan, terdapat kepentingan perpaduan, terdapat desakan atas untuk mewujudkan perpaduan. Malah di negara kita sendiri ya, dengan masyarakat yang berlangkau, jadi konsep perpaduan atas nama masyarakat berlangkau ni apa perspektif Ustaz dalam hal ini? Terima kasih ya, Musi ataupun pengacara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sentuh mengenai perpaduan, dia sebenarnya kalau kita nak cari suatu kias yang cantik dalam cerita orang tua-tua dulu, ataupun orang tua-tua sekarang pun tak apa, iaitu berkenaan dengan lidi, penyapu lidi. Walaupun kita sekarang ni jarang jumpa penyapu lidi, tapi kalau nak cerita vacuum cleaner nak jadikan perumpamaan untuk perpaduan tak jadi, tak ada sesuai. Dia kena pergi ke penyapu lidi juga. Orang tua cerita tentang bagaimana penyapu lidi boleh dipatahkan satu persatu, tetapi apabila dia jadi penyapu tidak boleh dipatahkan. Maknanya situ kita lihat suatu kias yang cukup cantik, cukup hebat berkenaan dengan perpaduan ini, memberi suatu kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak bersatu padu, maknanya kita akan seolah-olah seperti lidi tadilah, satu persatu, dan mungkin kita akan menjadi lemah dan dikuasai oleh musuh-musuh dan seumpamanya. Jadi dalam konteks ini, oleh kerana kita melihat negara kita ini merupakan suatu negara yang maknanya jarang ada pada negara-negara lain. Kita pergi ke negara Arab, mungkin kaum dia kaum Arab sahaja. Tapi di Malaysia ni unik. Pelbagai kaum. Kaum tu pula dalam tu pelbagai suku pula. Jadi kalaulah di sini kita melihat bahawa ia merupakan satu masalah, maka ia akan membawa kepada kehancuran dan seumpamanya. Tetapi kalau kita melihat dia sebagai suatu potensi yang sangat besar, kita boleh gabung jalin semua kekuatan ini untuk menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang kuat sebenarnya. Dan dalam konsep perpaduan melalui ini, kita melihat kita kena ada faktor yang dikatakan sebagai faktor pemersatu. Apakah faktor-faktor yang boleh menjalinkan hubungan secara mahabbah dan seumpamanya? Dalam konteks apabila Quran dalam menyebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maknanya dijadikan bangsa puak-puak itu untuk apa? At-ta'aruf, untuk berkenal-kenalah. Jadi satu asas yang boleh kita ambil ialah at-ta'aruf ini. Kita memahami budaya orang, kita meraihkan mereka dan seumpamanya. Jadi ini merupakan salah satu faktor, maknanya perpaduan yang boleh kita ambil cakna atau menganu. Sekarang ni juga pihak kerajaan telah mengajukan pelbagai usaha untuk menyatupadukan lagi, mengeratkan lagi perpaduan, dan salah satunya adalah menerusi perayaan ya. Dan 6 perayaan utama telah dijadikan sebagai satu saluran untuk mewujudkan perpaduan, antaranya menerusi Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Pesta Gawai dan juga Christmas ya. Dan terbaru untuk tahun ini dimulakan dengan sambutan Tahun Baru Cina, rumah terbuka yang akan diadakan. Ini sejauh mana pada pandangan Ustaz ya, perayaan-perayaan ini mampu menjalinkan, ya, mengukuhkan, mengeratkan lagi perpaduan di kalangan masyarakat majmuk di negara kita? Perayaan sebenarnya kalau kita dalam hukum asas Islam ya, ialah kita dilarang untuk merayakan perayaan agama orang lain. Itu asas dia, bagaimana yang difatwakan oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Namun Profesor Fardawi menyatakan bahawa fatwa itu pada ketika itu sesuai pada masa tersebut. Dan pada masa sekarang ini, sebagaimana menurut Dr. Zulfikar Ali Shah, seorang daripada majlis fatwa di Amerika Utara, menyatakan bahawa dalam suasana sekarang ini maknanya kita hidup bermasyarakat yang penuh dengan macam-macam. Jadi terdapat keperluan. Ada keperluan di situ. Semuanya setakat mana kita boleh meraihkan itu dan sejauh mana itu kita melihat di sana ada asas-asas dan juga syarat-syarat. Asasnya maknanya kita meraihkan agama orang lain dan sebagainya, tetapi syaratnya ialah jangan kita terlibat dalam ritual mereka. Itu memang dia orang punya ritual, hak mereka, kita tidak perlu terlibat. Dan juga syarat yang kedua yang disebut oleh para ulama ialah bahawa ia tidak menyentuh ataupun melibatkan perkara yang mungkar dalam agama seperti arak dan seumpamanya. Sekiranya syarat ini dipatuhi, ia tidak lebih masalah. Bahkan digalakkan bagaimana yang saya sebut tadi, at-ta'aruf itu. Kita nak berkenal-kenalan itu semua, meraihkan mereka, memberi ucapan tahniah, tidak ada masalah asalkan jangan terlibat dalam ritual dan juga memberikan perkara yang mungkar. Jadi sejauh mana keberhasilannya itu
kita melihat bahawa di mana lagi dalam suasana sekarang ini kita boleh bersama-sama. Kalau kita lihat dalam kehidupan seharian, orang sekarang ini semua masing-masing bekerja. Jarang kita melihat maknanya pasangan di rumah yang tidak bekerja. Jadi kalau dah dari sudut kejiranan itu pun sudah maknanya kita tak bertemu, jadi ini merupakan salah satu acara yang patut dilakukan oleh masyarakat Malaysia untuk kita merapatkan hubungan. Saya kira di sini banyak manfaat yang boleh diperolehi, kerana pada ketika itu ramai yang datang dalam keadaan tak kenal, kita jadi kenal. Sebelum ni tak pernah tengok, kita tengok, boleh berbual-bual, bertukar-tukar, dan menjadi satu peluang untuk interaksi bersama tu dan meluaskan lagi pergaulan, persahabatan, yang ini memberi satu kesan yang sangat baik dan positif kepada kita. Saya kata Ustaz bersetuju juga lah sebenarnya perayaan yang dianjurkan itu sebenarnya yang diadakan bagi setiap tahun sebenarnya mampu mendapatkan lagi hubungan tersaling, perpaduan itu sendiri. Okey, jadi sekarang ni, dalam konteks sekarang, adakah terdapat isu ataupun atas sikap keterbukaan masyarakat kita pada hari ini mula membuka perpaduan? Kerana itu, terdapat usaha-usaha pihak kerajaan untuk merencanakan lagi usaha-usaha mendapatkan perpaduan. Sebenarnya kita telah melalui suatu tahap yang sangat lama selepas daripada zaman kemerdekaan. Dan daripada kita melihat perkembangan demi perkembangan demi perkembangan, kita melihat maknanya kesan daripada penjajahan contohnya. Saya rasa sekarang ni masyarakat semakin terbuka. Semua kaum sudah maknanya memahami dan maknanya meraihkan sesuatu perkara ini dan menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga perpaduan keharmonian dalam negara. Kerana kalau kita tidak menjaganya ini, kita fikir ia merupakan suatu perkara yang akan menjadi kelemahan dan akan menyebabkan negara tidak dapat ditadbir urus dengan sempurna. Jadi sekiranya ini maknanya kita melihat kepada aspek-aspek ini, saya fikir maknanya Islam dia tidak menghalang sesuatu yang baik. Islam cuma memandu, menggaris pandu, yang baik ini dipandu. Jadi saya kira kalaulah perkara ini menimbulkan perkara yang kebaikan, positif, di sana ada keperluan ataupun memang wajar kalau kita, maknanya pihak kerajaan sendiri pun untuk merencana lebih banyak program, asalkan kalau kita orang Islam maknanya menepati syarat-syaratnya lah yang disebutkan tadi. Jadi itu merupakan satu perkara yang saya kira sangat baik dan maknanya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menjamin maknanya perpaduan rakyat dia. Okey, itu kan satu sudut yang lain. Kalau kita perhatikan sendiri, kita sudah sentuh sebenarnya dari segi perayaan antara masyarakat ulang kaum. Tapi kita mengambil contoh dalam perayaan Aidilfitri itu sendiri, ya. Di mana kalau masyarakat Islam sendiri, dari segi keutuhan perpaduan ini, kita sudah berbeza. Ya, di mana sikap individualistik itu lebih menguasai daripada mengunjungi kunjung-kunjung, beraya kunjung-kunjung, dah pun luntur hanya hadir pada majlis rumah terbuka. Ini melambangkan kepada umat Islam sendiri, khususnya masyarakat Melayu di negara kita pun telah pun luntur sebenarnya. Usaha perlu diambil dalam hal ini. Kalau kita melihat secara overall lah semua sekarang ini, kita melihat bahawa memang perpaduan umat Islam sangat lemah. Kita melihat yang terbaru sekarang ni tengah hangat isu Palestin. Kita melihat maknanya tidak ada kesepakatan negara-negara yang berjiran di Palestin itu. Maknanya dari sudut perpaduan umat Islam buat masa sekarang ini kita merasa sangat lemah. Dan mungkin kesan tersebut berlaku juga di Malaysia. Kita tidak nafikan bahawa wujudnya maknanya sesuatu ruang untuk kita lebih akrab. Ada ruang lebih akrab. Dan kita perlu tumpukan kepada faktor-faktor yang mengakrabkan ruang tersebut, kerana kita merasa kerugian